Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Pada hari ini, cikgu akan mengajar bahasa Melayu bagi kemahiran tata bahasa iaitu kata nafi. Jom kita belajar bersama-sama. Tahukah murid-murid apa itu kata nafi? Kata nafi ialah kata yang menjadi unsur nafi bagi frasa predikat. Ada dua bentuk kata nafi, iaitu yang pertama, bukan, dan yang kedua, tidak. Kata nafi yang pertama, iaitu bukan, menjadi unsur nafi bagi frasa nama dan frasa sendi nama. Contoh ayat, letaknya bukan di atas meja. Bukan ialah kata nafi disertakan dengan frasa sendi nama, iaitu di atas meja. Kata nafi yang kedua, iaitu tidak, menjadi unsur nafi frasa kerja dan frasa adjektif. Contoh ayat, tugasan itu tidak susah. Tidak ialah kata nafi, manakala susah adalah frasa adjektif. Walau bagaimanapun, kata nafi yang pertama iaitu bukan boleh digunakan pada frasa kerja dan frasa adjektif jika menunjukkan maksud bertentangan. Namun, harus digunakan bersama kata hubung iaitu tetapi. Contoh ayat, dia bukan hendak belajar tetapi hendak bermain-main sahaja. Ayat yang kedua, mereka bukan hendak memukul kamu tetapi hendak membantu kamu. Contoh ayat yang ketiga, kata-katanya bukan membawa kebaikan tetapi hanya membawa keburukan. Contoh ayat yang keempat, dia bukan sahaja malas tetapi nakal juga. Mari kita lihat penggunaan kata nafi dengan frasa nama dan frasa sendi nama. Contoh ayat yang pertama, itu bukan sekolah saya. Contoh yang kedua, orang tua itu bukan bapa saya. Contoh ayat yang ketiga, hadiah itu bukan untuk kami. Dan contoh yang keempat, dia bukan orang kampung kami. Dapat kita lihat ayat pertama dan kedua, kata nafi disertakan dengan frasa nama. Manakala ayat yang ketiga dan keempat, kata nafi disertakan dengan frasa sendi nama dan frasa nama. Seterusnya, kata nafi yang kedua iaitu tidak digunakan dalam binaan frasa kerja dan frasa adjektif. Contoh ayat yang pertama, bapa saya tidak tidur semalaman kerana menunggu kepulangan kakak. Contoh ayat yang kedua, kami tidak menjemputnya hadir dalam majlis itu. Contoh ayat yang ketiga, pemergiannya ke kota tidak direstui oleh ibunya yang sudah tua. Contoh ayat yang keempat, dia merasakan bahawa pembahagian harta pusaka bapanya tidak adil. Bagi ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga, kata nafi tidak digunakan dalam binaan frasa kerja, manakala kata nafi tidak digunakan dalam binaan frasa adjektif pada contoh ayat yang keempat. Dalam pembinaan ayat, terdapat beberapa kesalahan penggunaan kata nafi yang dibuat oleh murid. Paparan ini menunjukkan beberapa contoh kesalahan tersebut. Baiklah, seterusnya mari kita rujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 3 muka surat 66. Petikan dialog di sini menunjukkan beberapa penggunaan kata nafi. Darshini, Saiful dan William menjalankan aktiviti projek seni. Bagaimanakah kita hendak mewarnakan beras ini? Tidak susah, Saiful. Campurkan pewarna dan beras. Gaulkannya hingga sekata. Setelah siap, kita jemur beras ini. Beras ini kita jemur di atas meja itu. Bukan di atas meja. Kita mesti menjemur beras ini di luar supaya cepat kering. Tugasan kita telah siap. Cantiknya warna jalur gemilang ini. Pandai kamu mewarnakan beras. Saya selalu mewarnakan beras ketika hari Deepavali. Saya membuat kolam dengan beras berwarna.
Terima kasih Darshini. Kalau kamu tidak membantu, sudah tentu tugasan ini tidak dapat diselesaikan. Ini bukan usaha saya sahaja. Ini usaha kita bersama. Baiklah murid-murid, cikgu yakin anda telah memahami apa itu kata nafi. Selepas ini, cikgu yakin anda semua boleh menggunakan kata nafi yang sesuai semasa membina ayat mudah. Baiklah, mari kita sama-sama menjawab latihan kata nafi yang cikgu telah sediakan ini. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Soalan yang pertama, Encik Osman, tempat kosong bapa saudara saya. Jawapan yang tepat ialah Encik Osman bukan bapa saudara saya. Soalan yang kedua, Marina, tempat kosong gemar makan buah durian. Jawapan yang tepat ialah Marina tidak gemar makan buah durian. Soalan yang ketiga, Suraya, tempat kosong, takut ketika memberikan laporan kepada polis berkaitan dengan kejadian rompakan itu. Jawapan yang sesuai ialah Suraya tidak takut ketika memberikan laporan kepada polis berkaitan dengan kejadian rompakan itu. Soalan yang keempat, mereka tempat kosong dapat menyiapkan kerja sekolah kerana leka dengan permainan video. Jawapan yang tepat ialah mereka tidak dapat menyiapkan kerja sekolah kerana leka dengan permainan video. Soalan kelima, Ashikin, tempat kosong berasal dari Kelantan. Jawapan yang tepat ialah Ashikin bukan berasal dari Kelantan. Soalan yang keenam, Amin, tempat kosong suka membaca buku sehingga larut malam. Jawapan yang tepat ialah Amin tidak suka membaca buku hingga larut malam. Soalan yang ketujuh, kalau tempat kosong kamu, siapa lagi yang mencuri pensel Jamal? Tanya Cikgu Ani. Jawapan yang tepat ialah kalau bukan kamu, siapa lagi yang mencuri pensel Jamal? Kata Cikgu Ani. Soalan yang ke-8, jam tangan itu tempat kosong milik Mastura. Jawapan yang tepat ialah jam tangan itu bukan milik Mastura. Soalan ke-9, dia tempat kosong kakak kandung Hamidah. Jawapan yang tepat ialah dia bukan kakak kandung Hamidah. Soalan yang ke-10, Encik Lim tempat kosong melakukan perbuatan itu. Ayat yang tepat ialah Encik Lim tidak melakukan perbuatan itu. Tugasan, murid-murid diminta menyalin soalan kuis dalam buku tulis masing-masing. Jangan lupa subscribe untuk melihat nota yang seterusnya. Nota ini disediakan oleh Cikgu Farah Channel. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.